Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nabila binti Rahman. Nombor Kametrik 13DKA 19F2003. Dan hari ini saya ingin membentangkan projek kajian kami yang bertajuk cara-cara untuk mengurangkan kemalangan jalan raya di Bukit Koh yang terletak di Marang, Terengganu. Dengan ini, sewajarnya kami telah memilih tempat di Bukit Koh ini adalah kerana kami mendapati bahawa kes kemalangan di Jalan Bukit Koh ini semakin meningkat. Dan di samping itu, Jalan Bukit ini merupakan jalan negeri dan ia menjadi jalan utama bagi penduduk-penduduk di kawasan tersebut. Dan setelah dikaji, kami mendapati bahawa beberapa punca atau masalah yang menyebabkan kemalangan di tempat tersebut adalah kerana tiadanya lampu jalan di kawasan tersebut. Ini menjadi masalah besar kerana tempat tersebut sangat gelap dan kerana kawasan Bukit Koh ini dikelilingi hutan-hutan. Selain itu, kemalangan sering juga berlaku di Bukit Koh ini adalah kerana keadaan jalan di Bukit Koh ini merupakan jalan yang berbukit dan ia menjadi salah satu punca kemalangan terjadi. Dan di samping itu, kerana pemandu-pemandu jalan raya yang membawa kenderaan secara sambil lewa dan membawa melebihi had laju yang ditetapkan di kawasan yang berbukit. Dan seterusnya, masalah yang kami dapati juga yang menjadi punca kemalangan jalan raya di Bukit Koh ini adalah kerana selekoh yang tajam di jalan tersebut. Selekoh ini sangat berbahaya di kawasan tersebut kerana ia menjadi salah satu punca kemalangan di tempat Bukit Koh ini. Dan di samping itu, kerana pemandu yang tidak berhemah dan cuai ketika memandu. Dan yang kami dapati daripada pihak polis dan JKR tentang kemalangan di Bukit Koh ini sering berlaku juga kerana haiwan-haiwan yang melintas di jalan raya tersebut. Dan seterusnya, ini adalah bukti-bukti gambar kemalangan yang berlaku di Bukit Koh. Dan yang seperti dalam gambar, kemalangan jalan raya di Bukit Koh ini kebanyakannya berlaku pada waktu malam. Dan ini kerana tiadanya lampu jalan di jalan tersebut. Di samping yang kami kaji, kemalangan ini berlaku kerana selekoh yang tajam di tempat tersebut menyebabkan kereta terbabas dan memasuki gaung. Dan di situ juga kami mendapati bahawa masalah yang seterusnya adalah kerana tiadanya pembahagi jalan di jalan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Ahmad Farizimi bin Ahmad, Geometry 13 DKA 19F2005. Today I want to talk about ways to reduce road accident in Bukit Koh. Firstly, about data accident. The data we obtained from the police station reveal accident statistic for 3 years in a row from 2018 to 2020. According to the data, there were two of this accident in 2018 that involved both car vehicle. Furthermore, the number of accidents in the Bukit Koh increased to 20 accidents in 2019. With the majority of the accident involving car and motorcycle types of vehicle. Finally, research indicate that the number of accident incident in 2020 will be lower than in 2019. And the number of accident cases in 2020 is expected to reduce as high as most of new involved car and motorcycle. Next objective of the project, firstly identify the cause of road accident due to road condition and road areas. Mengenal pasti punca kemalangan. Tempat ini memang dikenal pasti tempat yang sering berlaku kemalangan jalan raya. Ini kerana kawasan tersebut tiada lampu jalan, kawasan berbukit dan hutan yang berada di sebelah kiri dan kanan jalan. Dengan itu, haiwan liar didapati sering berlaga-laga di waktu malam dan didapati juga selekoh yang tajam.
Point research the road condition. Kajian Jalan Bukit Kok. Jalan Bukit Kok mempunyai bentuk muka bumi yang tidak rata. Oleh kerana itu, Jalan Bukit Kok mempunyai selekoh yang tajam dan keadaan bukit yang curam. Juga struktur jalan yang bengkak-bengkok. Struktur jalan bahagian tepi yang mudah terhakis akibat daripada kenderaan berat yang kerap menggunakan jalan ini. Selain itu, haiwan liar juga menjadi punca berlakunya kemalangan kerana kawasan tersebut dikelilingi dengan hutan. Give suggestion for the road to the repair by certain parties. Cadangan membaik pulih Jalan Raya Bukit Kok memberi cadangan kepada pihak tertentu JKR untuk meletakkan lampu jalan terutamanya di kawasan-kawasan yang berbahaya. Seterusnya, menaik taraf struktur jalan terutamanya di selekoh tajam. Last project scope. The research we take place at Bukit Kok Marang, Terengganu. Road area which is a stage road from Bukit Payung to Marang. Saya pilih tempat ini kerana tempat ini adalah tempat yang sering berlaku kemalangan pada setiap tahun, dan jalan ini juga adalah jalan utama bagi industri dan penduduk-penduduk setempat. Sekian dari saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Imran Hakim bin Baharudin. Nombor pendaftaran 13 DKA 19F2013. Saya akan memetakan bagi tajuk Design Thinking Proses 1, Empathy. Pertama sekali saya akan memetakan berkaitan dengan user adalah road user atau pengguna jalan raya. Firstly, the problem is due to the sharp reduced the road, iaitu antara faktor penyebab kemalangan di selekoh tajam adalah kekurangan penglihatan blind spot dan memandu melebihi had laju. Pada masa ini, selekoh tajam di jalan raya boleh diperhatikan hanya melalui cermin untuk memberi amaran kepada pemandu di kedua-dua belah arah. Seterusnya, berkaitan dengan needs, to the placing warning signboard at each sharp bend and put glass road stud, iaitu sebagai langkah berjaga memberi amaran awal kepada pengguna jalan raya di selekoh tajam dengan meletakkan papan tanda giant chevron yang berwarna hitam kuning itu mampu berkesan pengguna jalan raya dari jauh, termasuk pada waktu malam. Seterusnya, problem number 2. No street light problem in Bukit Kok are also the cause of accident. Antara punca kemalangan yang meningkat akibat kekurangan faktor pencahayaan lampu di jalan kawasan strategik seperti di Bukit Kok ini adalah antara punca berlakunya kemalangan pada waktu malam. Dengan ini, melihat bahawa kemudahan lampu jalan merupakan kemudahan yang amat penting dalam minimaliskan risiko kemalangan dalam keadaan persekitaran yang gelap dan cuaca hujan. Seterusnya, needs number 2 is part street light, iaitu kemalangan jalan raya bukan sahaja berkucu daripada sikap pada kecuaian pemandu, malah keadaan persekitaran juga mampu menyumbang kepada berlakunya kemalangan. Di Bukit Kok, antara jalan utama juga laluan dari Marang ke Bukit Payung. Dengan ini, pihak bertanggungjawab harus mengambil langkah proaktif bagi memperbanyakkan lampu jalan raya ini. Seterusnya, bagi tajuk Design Thinking Process 2, Define. Firstly, as the driver speeding at sharp bend area and drive over speed limit.
iaitu antaranya tingkah laku pemanduan berisiko dan memandu melebihi had laju menjadi penyumbang bilangan kematian tertinggi dan dapatan data konsisten sepanjang tempoh 6 tahun, iaitu antara 2011 sehingga 2016. Pemanduan melebihi had laju berpotensi meningkatkan risiko pelanggaran dan mengakibatkan kecederaan parah. Pemandu memandu dengan laju di seleko tajam menyebabkan pemandu hilang kawalan dan terbabas ke jurang. Next, the winding ticket tar to compute the speed and width of the vehicle. Antaranya jalan raya juga bergantung pada permukaan jalan raya itu juga dan tahap ketebalan tar jalan raya secara semula. Jadi jalan tar yang dapat bertindak di permukaan jalan raya kerana dapat menampung berbalang berat seperti lori dan lain. Waktu hujan juga jalan tar tersebut tidak mudah rosak atau sebagainya dengan menggunakan tar yang lebih tebal. Sekian, itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nafatia binti Muhammad Ludin. Nombor matrik 13 DKA 19F 2021. Hari ini saya akan membentangkan final year project 1. Design thinking, idea prototype testing. Idea install street light, di mana memasang lampu jalan. Prototype, a suggestion to install street light along the way in Bukit Go. Memasang lampu jalan di sepanjang kawasan Bukit Go. Testing, install a street lamp that is especially at sharp bend and hill area. Memasang lampu jalan terutamanya di kawasan Selekoh Tajam dan juga kawasan berbukit. Ini kerana kawasan Selekoh Tajam dan kawasan bukit sering berlakunya kemalangan. Second idea, make a yellow line on such sharp bend. Membuat garisan kuning di Selekoh yang tajam. Prototype, suggesting to make a yellow line on such sharp bend. Cadangan untuk membuat garisan kuning di kawasan Selekoh Tajam supaya pengguna atau pemandu akan lebih sedar jika melintasi di atas garisan kuning. Ini kerana garisan kuning akan memberi getaran jika pemandu melintasi di atas garisan kuning tersebut. Testing, put a glass road stud along the sharp bend. Memasang road stud di sepanjang Selekoh yang tajam. Dengan itu pemandu akan lebih sudah terlihat Selekoh Tajam di kawasan yang jauh. Third idea, repair damage and potholed road. Membaiki jalan yang rosak. Prototype, propose to upgrade the condition of damaged road in the hills of the corps. Di mana mencadangkan untuk menaik taraf keadaan jalan yang rosak di kawasan Bukit Go. Testing, winding thicker bitumen to accommodate the speed and weight of the vehicle. Menambah pergolakan bitumen yang lebih tebal untuk menampung kelajuan dan berat kenderaan. Last idea, install a closed circuit camera CCTV. Memasang kamera CCTV. Prototype, suggesting to install CCTV in a dark area of the hills of the coast. Mencadangkan untuk memasang CCTV di kawasan gelap Bukit Go. And testing, straighten night patrol. Menguatkan rondaan pada waktu malam. Metodologika, di mana kami memulakan membuat design thinking dan membuat interview di Jabatan Kerja Raya Marang dan juga Balai Polis Marang, dan seterusnya mengambil data daripada JKR dan juga Balai Polis. Seterusnya Janchar,
Di mana minggu pertama kami membuat title selection, minggu kedua location research, minggu ketiga discussion, minggu keempat kami telah pergi membuat interview di Jabatan Kerja Raya dan juga Balai Polis. Mana minggu kelima kami mengambil data di Balai Polis. Minggu ke-7 progress presentation, dan minggu ke-10 kami membuat report writing, dan akhir sekali pada minggu 12 final presentation. As expected result, road accident can be prevented. Government need to take action to address road safety in a holistic manner. This requires involvement from multiple sectors such as transport, police, health, education, and action that address the safety of road vehicle and road user. Kemalangan jalan raya dapat dielakkan. Dengan itu, kerajaan perlu mengambil tindakan untuk menangani keselamatan jalan raya secara holistik. Ini memerlukan pelibatan daripada pelbagai sektor seperti pengangkutan, polis, kesihatan, pendidikan dan tindakan yang menangani keselamatan jalan raya, kenderaan dan pengguna jalan raya.